ولا حول ولا قوة. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. Kemudian katanya wa ammal jaizu wa istinah mula apa? Wa ammal jaizu dan adapun bermula benda yang haruh itu. Jadi al jaiz isim wasaf tu, tiap-tiap isim wasaf ya kaedah dia. Tiap-tiap isim wasaf berhajatlah ia kepada mausuf dia. Wa ammal jaizu ai asyai'ul jaizu. Tadi itu. Dan adapun bermula benda yang haruh itu, hal keadaannya haruh tu fi haqqihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Jawab ammanya fa fi'lu kulli mumkinin. Fa amma harah syarat dah. Fa rabitah jawab amma tu. Fa fi'lu kulli mumkinin ay fa huwa fi'lu kulli mumkinin. Kena ada itu. Fa rabitah jawab amma, fi'lu tu jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Fa fi'lu ay fa huwa, maka bermula ia al-jaizu fi haqqihi ta'ala tu khabarnya fi'lu kulli mumkinin ialah membuat akan tiap-tiap benda mungkin au tarkuhu atau meninggal akan dia akan kulli mumkinin tu. Dengan makna nahnu kena takdir sikit. Batu fi'lu kulli mumkinin ai ijadu kulli mumkinin. Ada makna dia. Fi'lu kulli mumkinin ai ijadu kulli mumkinin ialah mengada akan tiap-tiap benda mungkin au tarkuhu atau meninggal akan dia akan kulli mumkinin tu. Jadi amma harah syarat fa jawab amma tu fi'lu tu dah jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Takdir huwa fi'lu. Jumlah tu jadi khabar bagi al-jaizu. Jadi khabar bagi al-jaizu. Jadi dengan makna lahnu. Maksud dia nak royak kata dah. Apa saja kita buat tu dah ia pangharuh. Bukan wajib. Nampak tak? Apa saja kita buat tu dah ia panggil haruh. Bukan wajib di atas dia dah. Kerana apa? Kerana Tuhan kita tu sudah terkaya, tidak berkait dengan apa-apa, bermaknanya boleh dia buat dan boleh dia tinggal. Dengan maknanya perbuatan Tuhan saat ni tu, buat Tuhan pun bukan wajib dan tinggal pun bukan wajib. Apa tak? Balik Tuhan mengadakan kita ni, ia pangharuh. Tuhan meniadakan kita pula harus juga, bukan wajib. Sabit tu ada kita, ia panggil ada benda haruh. Adapun ada Tuhan, ia panggil ada hak yang pasal benda wajib. Tu perbuatan Tuhan tiap-tiap benda makhluk tu, Tuhan buat benda makhluk tu haruh je tu. Atau meninggal akan tiap-tiap benda makhluk tu pun haruh juga. Dobek gini tak apa. Betul tarkuhu tu maksudnya tapi betul tarkuhu tu maksudnya apa sahaja
Apa saja kerja buat Tuhan itu bukannya wajib di atasnya. Maksudnya, apa saja kerja buat Tuhan itu bukannya wajib di atasnya. Dobik lagi. Kerana Tuhan itu sudah terkaya. Kerana Tuhan itu sudah terkaya dan tidak berkait dengan apa-apa. Dan tidak berkait dengan apa-apa. Boleh dia buat dan boleh dia tinggal. Boleh dia buat dan boleh dia tinggal. Dengan maknanya, buat pun bukan wajib dan tinggal pun bukan wajib. Dengan maknanya, buat pun bukan wajib dan tinggal pun bukan wajib. Dengan maknanya duduk dalam tangga harus saja. Nampak tak? Kita misal dekat-dekat apa dah. Tuhan menjadikan kita, Tuhan buat kita ni harus je ni. Dan Tuhan nak bagi kita tak ada pun harus juga. Nampak tak? Itu dia panggil maksud dengan kata yazu fi haqqihi ta'ala ilah hingga akhir. Boleh. Dah, habis. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa binafsih lazima ayyakuna ahadul amrayni al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rahijan alaihi bila sababin. Rojihan. Itu. Rojih dah. Makna kuat. Berat. Ngapa you buat titik di jing laki tu rohijan, bukan rohijan. Rojihan itu. Rojihan alaihi. Rojih. Rojih ni makna kuat, berat, meneh. Habis. Kemudian kata amma burhanu, adapun bermula dalil wujudihi, bagi adanya Allah Ta'ala, hal keadaan hi tu. Allah Ta'ala tu Ta'ala, maha tinggi ia Allah. Ini ia panggil dalil bagi sifat wujud. We boleh kait waktu bik lah. Burhanu wujudihi Ta'ala haza dalilun li sifatil wujudi. Ini ia panggil dalil bagi sifat wujud dulu. Duk cara dulu wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u ni dalil bagi sifat wujud ni. Fa jawab amma. Fa hudusul alami takdir ni. Fa rabitah jawab amma tu. Ai fa huwa hudusul alami. Maka bermula ia huwa hak takdir saat itu muktada. Fahuwa, maka bermula ia burhanu wujudihi ta'ala tu khabar bagi huwanya hudusul alami, ialah berubah alam. Bermakna mudah reti. Hudusul alami ialah berubah alam ataupun baharu alam ini. Baharu alam ini. Itu jadi dalil kata Tuhan tu ada. Alam ni lah jadi dalil kata Tuhan ada. Alam berubah ni lah jadi dalil kata Tuhan kita tu ada. Mana? Seperti tak ada kepada ada. Nampak tak? Dan ada kepada tak ada pula. Itu dalil kata Tuhan kita ada. Tu.
Lepas tu jumlah mubtada khabar saat ni huwa dan hudusu tu jadi khabar bagi burhan. Burhan mubtada. Nampak tak tu? Dobek gini tak apa. Betul hudusul alami tu. Dobek betul hudusul alami tu. Yakni berubah, yakni berubah alam ini seperti tak ada kepada ada dan ada kepada tak ada. Yakni berubah alam ini seperti tak ada kepada ada dan ada kepada tak ada. Tu dalil kata Tuhan ada. Berubah kita, berubah makhluk. Ubah kita. Dulu kita tak ada. Apa tak? Lepas tu ada. Kemari ada kita tu tak ada pula mati. Itu dalil kata Tuhan kita ada. Itu dalil kata Tuhan kita tu ada. Tu. Gapo alam. Gapo alam. Padahal alam mungkin makhluk maksud tu lah ya. Makna dia. Dobek sikit betul al-alami tu. Qauluhu al-alami tu. Jangan baca al-alim. Makna lain tak. Qauluhu al-alami. Al-alamu. Kullu mawjudin. Siwallahi ta'ala. Fayadkhulu fihi. Al-ajramu wal-a'radu. Segala jirim dan segala a'rad. Qauluhu al-alamu. Al-alamu. Bermula. Alam itu. Kullu mawjudin. Ialah tiap-tiap benda ada. Benda ada tu siwallahi ta'ala. Yang lain daripada Allah Ta'ala. Tiap-tiap benda ada yang lain daripada Allah Ta'ala, ia panggil alam semua. Apa? Batu, alam. Langit, bumi, alam. Kita, alam. Kayu, alam. Hatak, bata, alam semua. Tu. Batu. Fayadkhulu fihi, maka masuklah fihi padanya ai fil alam tu, pada alam tu pula masuk al-ajramu, oleh segala benda jirim, wal a'radu, dan oleh segala benda arad. Masuk di dalam benda alam tu dua. Satu jirim, duanya arad. Dia tak? Tu. Ambil dalil di sini. Kata bahawasanya benda makhluk tu ada dua. Alam tu ada dua. Satu, alam hak yang pasang benda jirim. Dan yang keduanya, alam hak yang pasang benda arad. Benda jirim seperti benda hak yang mengambil dan terimalah ia akan tempat luar. Seperti batu. Ia panggil benda jirim. Nampak tak? Kemudian bersifatlah ia dengan kerah. Kerah itulah ia panggil benda arad. Tu. Semua ia panggil alam. Habis. Kerana apa tu? Boleh kata berubah oleh alam itu jadi dalil kata Tuhan tu ada. Li'annahu, kerana bahwasanya. Jadi le pada kata li'annahu ni ia panggil alamu lita'liliyah. Dihantarkan bagi makna ilak. Nak ilak mana? Ilak pada kata innama yang mahzuf. Ilak pada kata innama yang mahzuf. Li'annahu le tu. Alamu lita'liliyah. Ilak bagi innama yang mahzuf. Takdirlah no.
Li'annahu ay wa innama kana hudusul alami burhana wujudihi ta'ala li'annahu. Li'annahu ilat pada innama kana yang akhir tu. Tu. Tengok. Li'annahu ay wa innama kana hudusul alami burhana wujudihi ta'ala, dan hanya adalah hudusul alami, baharu oleh alam ni, berubah oleh alam ni, burhan ta'ala, jadi dalil bagi ada Allah Ta'ala itu kerana apa? Li'anna kana tu, kerana bahwasanya alam tu laulam yakun lahu, jikalau tiada ada lahu baginya ailil alam tu, lahu tu ronjol alam tu, isun tukang yang menjadi kalu ialah fardu takdir. Lau tu lautnya fardu takdir lah, nak lok-lok nak berhenti. Lau lam yakun, jikalau tiada ada lahu baginya bagi al-alam tu muhadisun, tukar yang menjadi, tukar yang mengubah akan dia. Tu muhdis. Muhdis ni baharu akan dia, yakni tukang yang mengubah akan dia. Lalu alam saat ni tu makhluk seperti kita. Ada kita ni tak ada orang yang menjadikan kita. Tu kalau nak tubik kat mana? Lazimah tak jawab lagi. Lam yakun lahu muhdisun tu bal hadasa bi nafsih. Bal ni ia panggil istidrak pada kata lam. Muhdisun jadi isim yakun muakkar. Lahu tu suppose sama tu lahu ai kainan lahu. Jikalau tiada ada bagi alam tu istidraknya bal hadasa, bukan bal hadasa, bukan jadi baharu ia, bal hadasa, bukan jadi baharu ia dan berubah. Makna dulu bal hadasa, dengan sendirinya alam. Nampak tak? Ya gi kat tu lah. Ni ada kita ni. Ada kita ni, kalau tak ada orang yang menjadikan kita, ubah kita ni, tak ada orang yang mengubahkan kita. Yogi ku makna kata baharu kita ubah dengan sendiri lah. Nampak tak? Tu. Apa? Jawab lau. Nascaya lazim lah. Jawab lau. Jawab lau syartiyah. Lazimah. Nascaya lazim lah. Lazim po ayakuna, oleh bahawa adalah. Yakun dengan ayakuna ay an yasir. Lazimah. Nascaya lazim lah. Ayakuna yasira. Lazim amraini, ada dua pekerjaan. Amrain, ahadul amraini, salah suatu daripada dua pekerjaan. Apa dikehendaki dengan kata al tu. Dan apa dikehendaki dengan kata al amraini? Apa dikehendaki? B ini betul al-amraini itu. Al-amraini itu, dua pekerjaan itu, iaitu ada alam dan tiadanya. Dua pekerjaan mana? Sifat pada kata al-amraini itu al-mutasawiyaini,
yang bersamaan isim yakun. Khabar yakunnya musawiyan, ialah bersamaan. Musawiyan ialah bersamaan, ia ahadul amraini. Musawiyan jadi khabar yakuna tu pertama. Rojihan belakang ni jadi khabar yakun yang kedua. Kita mengibarat dulu. Lazim bahawa jadilah salah sewaktu daripada dua pekerjaan tu, iaitu ada alai dan tak ada alai tu, al-mutasawiyaini, yang bersamaan keduanya, ada dan tak ada sama. Ahadu tu, muadul amraini tu, bersamaan li sahibihi, bagi kawannya ahadil amraini. Bagi sahib, li kawannya, yakni bagi gunyo ahadil amraini. Kawan dengan makna gu. Ada tak ada. Ada gu dia tak ada. Tak ada gu dia ada. Itu sahib dia panggil kawan dia dah tu. Ada dan tak ada kawan dia lah. Kena kepada ahadul amrain tu. Li sahibihi, bagi kawannya, yakni bagi gunyo. Ahadul amrain pula rajihan. Yang berat ia. Rajih yang ni yang berat ia. Setengah tu kalau mula haba ya makna meni. Rajihan yang berat ia dan yang menang ia apa? Ia ahadul amraini tu. Lebih ini apa betul ai. Yang berat itu ialah ada alam. Rajih makna kuat, makna berat. Benar itulah. Lagi makna tulah ya tu. Tadi kita dah masuk. Yang berat ia, yang kuat ia, yang menang ia ahadil amraini tu. Gapo? Yang berat itu ialah ada alam. Berat-berat tu alaihi, di atasnya, ai ala sahibihi tu. Alaihi tu. Alaihi ai rajih tu takluk pada kata rajihan bila sababin, dengan ketiadaan. Jadi tengok harah beripung dua tu tak boleh tak boleh kaedah hang. Bo harah jala tu pun harah juga. Nak beripung tak boleh. Ya kaedah kita tiap-tiap kelimah hak jadi majrur tu ya kena kelimah isim. Tak itu. Kamar dia lahrah Quran kita laki pada bo. Ya, jawabnya betul. Tetapi dengan makna isim. La di sini dengan makna isim. Nak takdir lah bin ai bi ghairi sababin. Kena takdir itu. Jaharah majrur paharah tak boleh, majrur kena kalimah isim. Sebab itu dengan makna sababin ai bi ghairi sababin. Dengan ketiadaan sebab. Ya gini. Maksud dianya asal alam ni, benda makhluk ni lah. Ada dengan tak ada tu bersama Apa tak? Sama ya. Asal dulu. Tilik kita kira ni sebuah asal dia tu. Sama saja. Sama ya. Ada dan tak ada. Tiba-tiba gi berat balik ada. Apa tak? Dengan tak ada sebab ke apa? Dengan makna tak ada orang yang menjadikan ke apa tak? Ada dengan sendiri. Nampak tak? Kalau berubah alam ke, berubah dengan sendiri. Itu maksud dia malah. Itu sababin tu. Maksudnya. Maksudnya alam ini asalnya ada maksudnya alam ini asalnya dan tiadanya itu bersamaan sahaja.
Maksudnya alam ini asalnya, adanya dan tiadanya itu bersamaan sahaja. Dobik lagi. Tiba-tiba berat. Tiba-tiba berat balik ada. Tentulah ada Tuan yang membuat akan dia. Tentulah ada Tuan yang membuat maksud dia. Ya asal benar dengan tak ada bersama je. Ada dengan tak ada bersama dia. Sama je. Tiba-tiba berat balik ada. Benih balik ada. Berat balik ada tu dengan tak ada sebab ke apa. Dengan apa ada orang yang menjadi akan dia. Jadi dengan sendiri. Oh, mustahil tu, mustahil. Tentu ya kena ada tuan yang membuat. Siapa? Tu sendiri. Boleh tak? Tak boleh. Mustahil. Kita bandingnya supo dengan gapo hak orang dak timai kerak tu gapo nge? Hak timai dulu tu Ha? Ya panggil pokok luang apa? Panggil gapo tau? Ada lemon timai kerak berak. Hak panggil tu dia dah. Nampak tak? Ya semua ya apa? Ya ada dua dang deh. Gota, dang belah kanan kiri. Kita banding supaya tutup urat tu. Dengan tak ada sebab gapo. Boleh hadir tak? Tak boleh hadir. Ya kena apa? Mesti ya kena adanya. Mesti ya kena ada suatu benda dah. Sebelah tu ke berat lah ni. Tu. Mustahil lah. Kalau kita banding dacing, kalau kok Malaysia dia panggil dacing. mula haba tu Haji Saleh kata dacing. Seperti dia banding supaya dacing tu, orang di timai kerak tu. Ada dua daun ke bersama asal dulu. Tiba-tiba berat sebelah. Berat sebelah kanan ke. Dengan tak ada sebab ditekan oleh apa-apa. Mustahil tak? Mustahil. Mustahil. Jadi alam super tu. Kata berubuh alai dengan sendiri, tak ada siapa yang mengubahkan dia, mustahil. Mustahil. Tu mustahil. Nampak lagi maksud dah? Habis. Lepas tu dia nak nyata. Wahwa. Muqtada muhalun tu khabar. Wahwa. Dan bermula ia apa? Huwa tu rajik sini. Ai kaunu ahadil amraini ilah. Tengok ke tu. Ambil masdar yakun. Kana yakunu kaunan. Wahwa dan bermula ia kaunu ahadil amraini ni. Keadaannya salah suatu daripada dua pekerjaan. Iaitu bersama asal hingga akhir tu. Ialah dimustahil akan kaunu ahadil amraini. Mustahil lah. Tu. Sampai itu tentu ia kena ada orang yang mengubahkan. Nak kata itu mengubah dengan sendiri, tak ada sebab apa, dengan tak ada sebab apa-apa, dengan tak ada yang mengubahkan dia, mustahil. Tentulah ada yang mengubahkan. Siapa? Tuhan. Barak. Dulu kita muda, kama dia tua. Dulu kita apa yang mengubahkan? Tuhan. Padahal kalau kita tilik kepada asal dulu, apa tak? Kecuk tu sama ya. Tiba-tiba gi berat belah kulit kecuk. Kulit kecuk tu dengan tak ada sebab apa dah. Dengan makna tak ada yang mengubahkan dia. Boleh terima tak akal kita? Terima tak? Tak boleh terima. Mustahil lah. Manakala mustahil, tentulah ada yang masih kita. Habis. Kemudian kata pula wa dalilu hudusil alami muqtada wa ustinah tu. Khabarnya mulazamatuhu lil a'radil hadisati min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Wa dalilu hudusil alami. Di sini ya dalilu kepada hudusi itu,
ia panggil idafah dal lil madlu. Ia panggil idafah dal lil madlu. Nak takdir lah no. Takdirnya wa dalilu hudusil alami ai wa dalu ala hudusil alami. Ia panggil idafah dalilu kepada hudusil alami dan ia panggil idafah dal lil. Tu. Takdirnya wa dalilu hudusil alami ai wa dalilu adalu ada alih lah kepada dar. Wa dalilu hudus dalilu adalu ala hudusil alami. Dan bermula dalil yang menunjuk di dalil kata alam ini baharu lazamat. Mulazamatuhu ialah mulazamah akan al-alam. Mulazamah ta'alluq lil a'radil hadisati bagi segala benda arak al-hadisati yang baharu sifat. Apa gapo a'radil hadisah? Min harakatin dan wasukunin dan diam wa ghairihima dan lain daripada keduanya atau pada harakatin wa ghairihima dan lain daripada keduanya harakah dan sukun tu. Gapo ghairihima? Wak bayar betul ghairihima sikit. Ai minal wujud. Wak bayar ghairihima. Ai minal wujudi wal adami. Daripada ada dan tak ada. Tu masuk dalam kata ghairihima. Apa maksud? Ya kata di sini dan tunjuk kata alam ni kena kepada benda baharu ialah mulazamah bagi segala benda arak yang baharu. Gapo? Gerak dan dia. Tak tu dan ada dan tak ada. Apa maksud dengan kata mulazamah? Dobik sikit. Yakni betul mulazamah. Yakni tidak boleh bercerai yang baharu. Yakni tidak boleh bercerai dengan arak yang baharu. Boleh cerai tak dua tu? Tak boleh cerai. Apa tak? Gerak dan dia. Tak boleh cerai tu. Dua tu. Tetapi suruh pun kata tak boleh bercerai, arak yang baharu saat ni tu. Ayah gini. Bukanlah tu tak. Maksud dianya tidak boleh bercerai dengan arak yang baharu. Jadi alam dengan benda arak yang baharu tu ia tak boleh bercerai. Tu maksud dengan kata mulazamah. Seperti kita katalah no. Pahung kayu tu bergerak misal. Pahung kayu tu bergerak. Pahung kayu tu ia panggil alam. Nampak tak? Bergerak tu ia panggil arak. Nampak tak? Kama dia pahung kayu. Boleh ke tak? Nak bercerai dengan gerak. Boleh tak? Tawanya pahung kayu saat ni tu nak bercerai dengan dia. Boleh tak? Nak ada suku-suku. Boleh tak? Tak boleh. Itu maksud dengan kata mulazamah. Mesti dia kena beripung. Nampak tak? Mesti dia kena beripung. Maksud dia balas mana? Kali lagi. Jirim tu ia kena melazimkan dengan arak yang baharu. Yang berkaitan dua tu. Nampak tak? Benda jirim tu ia kena lazimkan dengan arak yang baharu. Bermaknanya benda jirim dengan benda arak tu tak boleh nak bercerai. Itu dalil kata alam makhluk ini baru. Kita misal kali lagi. Boleh ke tak? Kita nak katanya merah bercerai dengan lada. Nak duduk suku-suku. Boleh tak? Tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Dah nampak tak?
Dan lagi pula nya pahungnya. Boleh ke tak nak bercerai dengan gerak atau dia? Boleh tak nak duduk suku-suku? Tak boleh. Mesti dia kena beripung. Maka beripung itulah dia panggil mula zaman. Itu dalil kata alam ini baru. Itu dalil kata alam ini baru. Baik. Kama dia mula zaman tu ini dia panggil qadiyah sughra ni. Tu mula zaman tu ni kalau gi kat mati lah. Ini dia panggilnya qadiyah sughra. Tu. Ini panggil qadiyah sughra. Dia dua qadiyah ke. Qadiyah sughra dan qadiyah kubra. Mula zaman tuhu ni ia panggil qadiyah sughra. Lazimkan hingga akhir lah. Qauluhu yang melazimkan hingga akhir. Yakni dan jirim yang melazimkan arak yang baharu itu. Dan jirim dan benda yang melazimkan arak yang baharu itu. Itu dalil kata alam makhluk ini baharu. Sebab ia tak boleh nak bercerai dua tu dah. Ia nak duduk suku-suku tak boleh. Benda jirim dengan benda arak nak duduk suku-suku tak boleh. Supaya misal saat ni itulah pahung kayu dia nak duduk suku. Gerak pun tak, dia pun tak. Alam ini baru. Tu. Mesti kalau gerak, gerak. Kalau dia, dia. Kita nak pergi kata gerak dan dia beripung sekali pun tak boleh gerak. Apa tak? Masa tu lah. Tak boleh juga. Nak pergi kata pahung kayu ni gerak tik, dia tik pada masa tu lah. Boleh tak? Tak boleh juga. Tu. Kemudian wa mulazimatul hadisi hadisun. Ni jumlah ni. Jumlah wa mulazimul hadisi hadisun ni dia panggil apa? Jumlah ni. Jumlah ni dia panggil jumlah tatimud dalil. Tu. Wa mulazimul hadisi hadisun ni jumlah ini orang panggil tatimmatud dalil. Nak mesempurnakan dalil dulu. Dia panggil qadiyah apa sini? Dia panggil inilah qadiyah kubra. Inilah qadiyah kubra. Ambil. Tengok. Dan bermula yang membagi bagi benda baharu itu wa mulazimul hadisi. Dan bermula yang melazimkan bagi benda baharu itu khabarnya hadisun ialah dia pun baharu juga. Bermakna gitu. Mudah kerti. Baharu juga mulazimul hadisi. Hadisi double in. Wa mulazimul hadisi dan berlazimkan bagi benda baharu itu gapo yakni perkara yang bersakut paut dengan baharu. Perkara yang bersakut paut dengan benda baharu. Itu mulazimul hadis. Ini perkara yang bersakut paut dengan benda baharu. Khabarnya hadisun ialah dia pun baru juga. Belah mana? Ya nak kata tanda kata alam ni baharu kerana alam itu ialah benda jirim dan lagi pula nya arak. Lagi tu baik dua dah. Satunya alam kena kepada benda jirim dan yang keduanya alam kena kepada benda arak. Walau jirim tu dia tidak berubah, tetap arak tu ada pada dia, maka
dia berubah juga. Kerana sifat baharu ada pada dia. Seperti kita misalnya, seperti kita kata pahungnya. Seperti kita kata pahungnya. Kamar dia pahungnya tu benda jiring. Mana? Dek ke walaupun pahungnya saat ni tu, benda jiring tu tidak berubah dek kerakung. Tetapi pada walaupun dipandang mata kita nampak tidak berubah kerakung pahungnya. Dek dia, tak ada gerak apa dek dia. Tapi pada hakikatnya berubah. Kerana apa? Kerana ada sifat yang baru di dia. Mana angin mari? Pak, kamar dia angin tu, dia panggil sifat yang baru tu. Kena kepada Arab. Tengok, apabila angin mari, pahungnya pun gerak. Nampak tak? Pahungnya pun gerak. Maka sifat gerak, dia tu dia panggil duduk di dia lah. Dan pokok pahungnya pun baru juga. Kerana sifat baru tu ada di dia, iaitu gerak dan di dia. Turut gila lah. Sebab dua tu ya lazim ke. Dobit gini tak apa. Dobit betul hadisun tu. Maksudnya tanda alam ini baru. Tanda alam ini baru kerana alam itu ialah benda jirim dan arab. Ialah benda jirim dan arab. Itu tidak berubah. Walaupun jirim itu tidak berubah. Jirim tu kita mikir. Apa pahungnya dah. Walaupun jirim itu seperti pokoknya tidak berubah. Tetapi apabila padanya ada arat padanya, maka arat itulah berubahkan. Maka arat itulah berubahkan. Dan ubah juga. Dan jirim pun hukum kerana hukum berubah juga ilah situ. Dobit hubunglah. Kerana sifat baharu itu ada pada dia. Cuba kita tengok. Maksud dengan kata hudusil alam. Maksud dia hak dobit saat ni itulah tanda kata alam ini baharu. Tanda kata alam ini tu berubah. Kerana apa? Kerana ia kena kepada benda jir ajramu wal a'radu. Benda alam ni yang jirim dan arab. Tanda kata alam ni baharu, tanda kata alam ni berubah kerana alam tu ialah benda jirim dan benda arab. Walaupun kita kata jirim tu tidak berubah. Mana? Seperti pokoknya. Dok kerakung. Tak. Tak bergerak apa. Dok kerak. Dok dia. Tetap. Mana? Angin kita kata. Angin tu kita kira lah. Kita letaklah kata dia tu arab. Misal deh. Arab. Ada pada dia. Maka arab itulah berubahkan. Pada angin nak mari. Dok kerakung. Dok dia. Tak ada gerak apa. Pahungnya saat ni tu. Jirim saat ni tu. Manakala angin mari, pupuk dia pun gerak. Dia pun gerak. Apa? Boleh katanya jirim tu gerak, pahungnya gerak saat ni tu. Kerana sifat baharu ada pada dia, iaitu tu. Allah, sabit tu demo kata, lepas tu nampak pahungnya kerakung tak ada bergerak apa, duk dia nampak tu. Duk kerakung tu.
Walaupun dipandang zahir kita nampak tak ubah pun, tapi pada hakikatnya ubah tu bergerak tu. Kerana sifat baharu ada di dia. Kerana sifat baharu ada di dia. Apabila angin mari, dia pun gerak. Apabila angin mari, dia pun gerak. Maka sifat gerak dan dia saat ni tu duduk di dia. Maka sifat gerak dan dia itu duduk di dia. Ya gitulah. Misal dianya apabila angin mari, pahungnya saat ni tu gerak-gerak. Bawa angin tak ada tu ya dia. Bawa angin mari ya gerak-gerak pula. Nampak tak? Maka sifat gerak dan dia itu duduk di dia. Maka sifat gerak dan dia itu duduk di dia. Duduk di siapa? Duduk di pahungnya saat ni. Dan pahungnya tu pun jadi baharu juga. Payah juga kira sini dah. Kira-kira gemari dia balik juga. Kita tu lah balik. Sebab ia panggil mulazamah. Dia mulazamah. Jirim dengan arak tu ia mulazamah. Kita ambil kat ni mudahnya. Ya benda jirim dengan arak ni ia melazim dua tu. Nampak tak? Ia melazim dua tu, ia berekel lah. Salah kata nak bercerai tak boleh dua tu. Nampak tak? Kan? Maka dua-dua tu nak bercerai tak boleh tu. Manakala nak bercerai tak boleh, jirim dengan arak, itulah dalil kata alam tu baru. Berubah. Tu. Sabit tu dia kata qadiyah kubronya, mulazimatul hadisi, bermula perkara yang bersangkut paut dengan baharu itu hadisun, dia pun baharu juga. Supaya misal saat ni tu lah. Walaupun kita kata pokoknya saat ni tu, pahunnya saat ni tu jirim, nampak dia berkerah, tak ada guik ke apa. Tapi apabila angin tu mari pupuk dia, suatu ketika dia gerak, suatu ketika dia. Tidak gerak, tidak dia, tak begitulah. Maka sifat gerak dan dia tu duduk di dia. Manakala sifat gerak dan dia tu duduk di pahungnya, dan pahungnya tu pun jadi baharu juga mengikut sifat gerak saat ni tu. Nampak tak? Mengikut sifat gerak saat ni tu. Dobik gini tak apa. Dobik sikit lagi saat ni. Duk mana saat ni? Duk sekat mana? Waktu klik tengok mula lah. Duk mana saat ni? Dobik saat ni. Sekat kerana sifat baharu ada padanya situ. Situ tak? Dobik hubung saat ni. Buat misal sikit. Seperti pokoknya. Pahungnya tu lah. Seperti pokoknya. Seperti pokok nyor itu benda jirim. Duk keras di situ. Duk kerah di situ. Seperti pokoknya itu benda jirim, duk kerah di situ. Walaupun dia tidak ubah. Walaupun dia tidak ubah, tetapi pada hakikatnya ubah. Walaupun dia tidak ubah, tetapi pada hakikatnya ubah. Kerana ada sifat baharu di dia. 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 Lebih lagi. Apabila angin mari.
Apabila angin mari, dia gerak. Apabila angin mari, dia gerak. Apabila angin mari, dia gerak-gerak. Dah ambil hubung. Tidak gerak. Dan tidak gerak dan tidak diam tu. Diam. Maka sifat gerak dan diam itu maka sifat gerak dan diam itu duduk di dia. Dan dia pun dia teronjak di pokoknya tu lah. Dan dia pun baharu juga. Kerana apa baharu juga? Ilak situ. Kerana sifat baharu ada di dia, iaitu gerak dan diam. Kerana sifat baharu ada di dia, iaitu sifat baharu tu, gerak dan diam. Ya gini, tanda kata alam ni benda baharu, tanda kata alam ni berubah. Kerana benda alam ni ia kena kepada benda jirim dan benda arab. Tu dalil kata ia baharu, berubah. Jadi walaupun kita kata nyo sakning tu pahunyo tu panggil benda jirim. Aku tak ada guek ke apa. Nampak tak? Tak ada guek ke apa duk dia ke aku. Tetapi pada hakikatnya ubah tak? Gerak tak pada hakikatnya? Walaupun kita nampak pohonnya duk kerakung, tak ada gumek ke apa. Pada hakikatnya ubah tu. Pada hakikatnya bergerak tu. Apabila angin tu mari. Apa tak? Apabila angin tu mari pupuk pohonnya saat ni tu, kama dia pohonnya tu bergerak. Bawa angin tak ada, dia pula. Bawa angin mari gerak pula. Bawa angin tak ada, dia pula. Apa tak? Maka dia panggil arok hadisah, dia panggil. Gerak dan dia tu, dia panggil arok hadisah. Maka sifat gerak dan dia saat ni tu duduk di pahunnya. Manakala sifat gerak dan dia duduk di pahunnya, walaupun kita nampak pahunnya kerakung, dan pahunnya pun jadi baharu juga. Kerana apa? Kerana apa? Kerana pahunnya tu ia melazimkan gerak dan dia dengan benar arak ia tak boleh bercegah. We mati kong situ. Apa tak? Ia tak boleh bercegah. Benar jirim dengan benar arak tu ia tak boleh bercegah. Dua tu tak boleh bercegah, dia kena duduk sekali. Tu. Kerana sifat baharu ada dia gerak dan dia. Tu gilah sebab yang lazim. Manakala sifat gerak dan dia duduk di pahungnya, apabila angin tu pupuk, maka benda jiring pahungnya hendak kerakung saat ni pun mengikut lazim jadi berubah. Jadi gerak saat ni tu, jadi dia saat ni tu pun kena kepada benda baharu juga. Tu. Habis. Sikit ke dah? Lah no. Klik tengok pula dah. Klik baca tu ilmu ni ada kala masalah ya tak nampak. Klik duk renung seorang pula ya nampak pula. Kemudian kata pula wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyuriha. Taghayyuriha min ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Wa dalilu hudusil a'radi, dan bermula dalil yang menunjuk di atas baharu segala benda arak itu. Alam tu benda baharu. Kena kepada benda jirim lah di situnya. Di sini wa dalilu hudusil a'radi ai wa dalilu
adalu ala hudusil bermula segala dalil yang menunjuklah ia di atas baharu segala benda arak tu. Gapo arak? Ta'rif dia maqama bi ghairihi. Tu dipanggil benda arak. Sebab kata benda arak, ta'rif dia panggil arak. Apa tak? Supaya gerak dia tak dia. Tupai di pahungnya. Nampak tak? Merah tupai di lada ketika masak. Kuning tupai dipisah ketika masak. Hijau tupai dipisah juga ketika putih. Tu dia panggil arak semua. Yang biasa menupai di benda lain panggil arak. Ada pun benda jirim, maqama bina benda yang biasa tidak menupai apa-apa. Nampak tak? Musyahad ialah dipandang dengan mata kepala. Musyahadah ni dipandang dengan mata kepala. Ditengok. Musyahadatu taghayyuriha ialah dipandang dengan mata berubah olehnya. Tu rujuk ni al-a'radi. Kepada dia panggil idafat masdar dengan makna fa'il. Itu bukan idafat masdar dengan makna maf'ul. Musyahadatu taghayyuriha ialah dipandai dengan mata kepala akan berubah olehnya al-a'radi basyar atau al-a'radi itu. Dalil kata benda arak tu kena kepada benda bahar tu taghayyuriha ialah dipandai dan ditengok dengan mata kepala. Taghayyuriha akan berubah tu min adamin daripada tak ada ila wujudin kepada ada. Wa min wujudin ila adamin atau pada min adamin ila wujudin, dan daripada ada kepada tak ada. Itu dalil kata benda arak tu benda baru. Nampak tak? Tengok. Berubah benda arak tu daripada tak ada kepada ada. Mana? Segar deh. Nampak kuning jadi nampak segar deh. Kuning tu. Gambar dia berubah daripada kuning segar kepada buruk. Arak. Kuning tu ia panggil sifat arak tu. Kena kepada benda arak. Tiap-tiap benda yang pasang tupai di benda lain panggil arak lah. Kita katakanlah kuning tupai dipisah. Kuning tu hak kita nak arak. Dalil kata berubah daripada mana? Dulu kuning jadi kem itu dah, segar molek. Botol jemur tengah panas jadi buruk lah, kuning tu jadi hitam. Tu berubah tu. Nampak tak? Tu berubah. Tengok pisau pula. Ketika dia putih, hijau. Dia masak kuning. Gambar dia sifat hijau dan sifat kuning itu ia panggil benda arak. Dalil kata hijau itu benda arak. Dan dalil pula kata benda arak tu benda baharu. Tengok di sifat dia berubah tu. Dulu ketika dia putih, hijau dah. Dia masak kuning. Lepas tu kuning pula. Duk lama-lama dia boleh kata benda arak tu kena kepada benda baharu. Bukan kodeng tak. Nak putih situ ke nak ni? Sagi. Sagi. Ada yakin dah. Waktu ada bit tadi klik baca lah. Klik pangas lah. Lama tak ada mang dia belik kat gitu-gitu. Kemudian katanya wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan fayaftaqiru ila muhdisin fayalzamu daru awit tasalsulu. Kita berhenti di situ lagi. Wa amma burhanu wujubil qidami, dan adapun bermula dalil. Dan adapun bermula dalil wujubil qidami
bagi wajib Tuhan bersifat dengan sifat apa ni? Kidam lah. Dalil. Jadi burhanu wujubil kidami ni ya panggil ini dalil bagi sifat kidam ni. Wujud kidam hak dulu dalil bagi sifat wujud. Ni ya panggil dalil bagi sifat kidam. Dalil dia. Dalil bagi sifat kidam. Baik. Tu. Pun burhanu tanda dan dalil wujubil kidami bagi wajib kidam lahu baginyo bagi Allah tu hal keadaan Allah tu ta'ala maha tinggi ia Allah. Maksud ya ginilah. Maksud dianya dalil kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kidam. Tu. Mana dalil dia? Ialah tu tapi maksud juga tu lah. Maksud dengan kata burhan dalil kata Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan sifat kidam. Mana dalil? Jawab amanyo fa tu. Fali annahu maka kerana bahwasanya tu. Jadi jadilah jadi gini. Jadi le pada kata li tu. Ilak pada kata maklu yang dihazah. Ya tiap-tiap ilak yang kena ada maklu. Takdir gini. Fali annahu ay fahuwa zahirun wa wadihun li annahu. Jadi itu. Fali annahu ay fahuwa zahirun wa wadihun li annahu. Maka bermula ia huwa tu rojok di wujubul kidami tu. Huwa rojok situ. Huwa hak takdir saat ni tu. Rojok situ. Fali annahu ay fahuwa maka bermula ia wujubul kidami tu. Wajib mesti Tuhan kita bersifat dengan sifat kidai tu. Zahirun ialah nyata wa wadihun dan teranglah ia cacin kita wadih. Kerana apa boleh zahir dan terang? Ilak li annahu la tu ilak pada kata zahirun wa wadihun hak kita takdir sini. Li annahu kerana bahwasanya Allah Taala. Satu. Tengah guru ya takdir baik ni. Kalau hak baba kita ya takdir ni. Fali annahu ay fahuwa sabitun wa hasilun li annahu. Tu. Kalau hak baba rumah ya takdir itu. Fali annahu ay fahuwa sabitun wa hasilun li annahu fahuwa maka bermula ia wujubul. Nah, dalil kata Tuhan kita bersifat dengan sifat kidai tu sabitun ialah sabit wa hasilun dan hasil ia dan terjadilah ia. Kerana apa boleh sabit dan hasil? Li annahu kerana bahwasanya Allah Taala tu lau lam yakun. Tu. Jadi lau lam yakun ia panggil dalil apa? Di sini ia panggil dalil akli. Dalil yang ada dua. Nah, pertama ia panggil dalil akli, dalil yang pesen kira dengan akal. Yang kedua dalil yang pesen ambil daripada Quran dan hadis dan ambil daripada ijma'. Lau lam yakun jikalau tiada ada ia Allah Ta'ala tu qadiman qadim. Maksud ialah no. Kalau Tuhan kita bukan benda qadim. Padahal Tuhan kita benda qadim lah. Kalau Tuhan kita bukan benda qadim jawab launya lakana. Nascaya adalah ia Allah itu hadisan benda baru. Ya dua tu ya kalau bukan qadim baru.
Apa dah? Kalau bukan baharu ya kodeng. Pada takdir kalau kita kata Tuhan kita bukan kodeng, tentu Tuhan kita jadi benda baharu. Dobek ginilah betulakan hadisan yakni tentulah Allah Ta'ala itu baharu. Kita ingat kalimah nascaya so. Nascaya tu, kalimah nascaya tu hak yang kita terjemah pehe daripada jawab lau. Tapi apabila makna hakikat dia dengan makna tentulah. Soalan gini, lakana hadisan, nascaya adalah ia Allah Ta'ala itu hadisan kena kepada benda baru. Sebab dia bukan kodeng. Kalau deh. Kalau. Tubik manalah no. Nascaya adalah Allah Ta'ala itu baru. Tubik maknanya, yakni tentulah Allah Ta'ala itu benda baru. Tu. Apa dah tu? Kalau ya tu. Benda koding ni, takrif bagi koding, takrif benda koding, la awwala lahu lah. Takrif benda koding. Ia ada panggil ia ada parak dua tu. Benda kodim dengan benda hadis ia ada parak. Kalau benda kodim makna dianya tak ada mula. Kalau benda baharu ada mula. Benda kodim tak ada mula. Kena kepada apa? Iaitu kena kepada zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Nampak tak tu? Benda baharu ada mula. Iaitu kena kepada apa? Iaitu kena kepada zat kita dan sifat-sifat kita. Dia panggil benda. Manakala begitu. Manakala tentulah Allah Ta'ala tu kena kepada benda baharu. Fayafatakiru. Maka berkehendaklah ia. Maka berhajatlah. Berkehendak dan ila muhdisin kepada tukang yang menjadi akan dia. Kalau saja ya. Tukang kodeng tentu tu kita kena kepada baharu dan tukang yang menjadi akan dia. Apa dah? Kalau tu kita benda apa? Kalau tu kita benda baharu dengan maknanya adalah orang yang menjadikan dia tu. Manakala begitu? Manakala yaftakiru ila muhdisin atau fayalzamu atau pada yaftakiru. Fayalzamu maka lazimlah ad-dauru awit salsul atau pada ad-dauru. Yogi kok tu lah. Pah do dan tasassul ni mustahil tak tahu Nampak tak? Gapo do? Do ni kita ambil mudah-mudah do ni kalau bahasa Melayu gak dia panggil bergilir lah. Bergilir. Dia panggil tu ke kiling-kiling. Dia panggil dor ni arti dia panggil berkeliling oleh dia panggil dor ni arti dianya berkeliling oleh umpama dua yang menjadi. Palah mana misal seperti gini. Wak dobik lagi. Dar artinya berkeliling oleh umpama dua yang menjadi. Seperti bahawa menjadi oleh Zaid akan Umar. Seperti bahawa menjadi oleh Zaid akan Umar dan Umar itu menjadi ia akan Zaid pula. Berkeliling. Itu dia panggil daur, pusing balik kepada humi dan asah. Tu. Kalau mulah apa gak, mulah Haji Soleh, kedah tu dia kata ad-daur ni berpusing balik kepada humi dan asah. Apa tak? Berkeliling oleh dua umpama yang menjadi. Mana? Kita katanya seperti Zaid menjadikan Umar dan Umar itu menjadikan Zaid pula. Mana kata pusing dah humi. Apa tak? Zaid menjadikan Umar
dan Umar pun menjadikan Zaid pula. Mana kata berpusing. Mustahil tu. Apa tak? Tuhan kita nak kata duk tak boleh lah. Kata duk tak boleh. Sabit tu, yang lazim ikut tu lah. Mestilah lazim di sini fayal zamu, maka lazimlah, yakni maka mestilah. Mana gitu. Maka mesti. Bukan lazim dengan makna mereka tu tak. Baru. Nampak tak? Mana kalau Tuhan kita benda baru, maka Tuhan kita saat itu mestilah dia berhajat kepada tukang yang membuat dia. Kena ada lah orang yang membuat dia tu. Orang menjadi dia kena ada lah. Manakala Tuhan kita berkehendak kepada tukang yang membuatkan dia, yang menjadikan dia, maka lazimlah Tuhan saat itu jadi dok. Bermaknalah no. Tengok. Tuhan menjadikan kita. Tuhan pertama. Jadi berbilai jugalah soalnya. Tuhan pertama menjadikan kita. Dan kita pun menjadikan tu Tuhan pula. Mana kata berkeliling. Berpusing balik. Kecek mudah-mudah tu nak misawi nampak mudah-mudah. Mustahil belaka tu. Awit tasalsulu atau tasalsul. Bertali dengan tasalsul. Dobit apa? Tasalsul artinya bertali-talian. Tidak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Untuk buat misal sikit. Seperti ya hak tula tu makna berhubung-hubung. Hak tula tu tasalsul ni bertali-talian, tidak ada kesudahan. Berhubung-hubung hak tula ya. Dah ambil misal sikit. Seperti menjadi akan Zaid oleh Umar. Seperti menjadi akan Zaid oleh Umar dan akan Umar itu oleh Bakar. Seperti menjadi akan Zaid oleh Umar dan akan Umar itu oleh Bakar. Malah mana? Bertali-talian, tidak ada kesudahan. Kita kata nak misal tasalsul ni, sepertinya Umar menjadi Zaid. Seperti Umar menjadi Zaid. Betul Umar saat ni tu siapa jadi pula? Bakar jadi Umar. Nampak tak? Betul Bakar saat ni tu siapa jadi pula? Abdullah jadi penjadi Bakar. Betul Abdullah siapa pula jadi? Katakanlah Adalah siapa jadi pula? Tidak berkesudah, bertali-tali. Apa tak? Berhubung-hubung. Tidak. Itu yang panggil tasalsul. Maka kita reti bahawasanya dur dan tasalsul itu mustahil di atas Allah Ta'ala. Sebab Tuhan kita dalil terai-terai kata dia tu bersifat dengan sifat kita. Sabit tu tak boleh kita nak kata. Kalau kita kata Tuhan kita tu kena kepada benda kodeng, tentulah Tuhan kita jadi benda baru. Kena kepada benda baru pula. Kalau Tuhan kita kena kepada benda baru, maka Tuhan kita mesti berhadkan dia. Ketika tu jadi lazim. Nampak tak? Maka do dan tasalsul saat ni hak kita nak royak saat ni tu mustahil di atas Tuhan. Sebab dalil terai-terai kata dia tu bersifat dengan sifat kita. Tak ada mula bagi dia. Nak kata yang ni jadi Tuhan, yang nu jadi Tuhan tak boleh lah. Habis. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fadi annahu law amkana ayyalhiqahul adamu anhul qidamu likauni wujudihi hina izin jaizan la wajiban wallahu alam bisawab. Apa dah? Dia kes sikit.